Okey, kita dah siap pada pandangan pelan. Kita dah siap dengan, kita dah ada bumbung dan kita sudah ada dinding. Jadi sekarang kita nak sambung pada pandangan hadapan. Jadi pada pandangan hadapan tidak susah lah, sebab panggilan dari sini nampak susahnya ialah pada pandangan pelan saja, atas saja ya. Okey, so sekarang untuk dinding kita nak bawa turun. Kita lukis pandangan hadapan dahulu. Apa yang kita kena bawa turun ialah bumbung dia dah siap, cantik dah bumbung dia. Kita nak bawa dinding saja. So dinding daripada tepi kita bawa turun. Okey. Kemudian kat sini kita ada sempadan dinding. Okey. Dan di bahagian paling hujung sekali kita ada dinding. Okey. So pada pandangan pada dinding ni paling tepi, pada longkang, tapak lantai, pada lantai kita ada sempadan. Ada sempadan menunjukkan butiran sempadan yang menunjukkan sempadan ni sama dengan bumbung. Jadi berbeza saja bumbung, bermakna sempadan pada tumpu kasau, di bahagian ni tumpu kasau, dan ada juga pada lantai. Begitulah pada sini ada sempadan pada tumpu kasau, sini bawah mesti ada sempadan pada lantai. Ada sempadan pada bumbung, tumpu kasau kita, ada sempadan juga pada lantai. So kat sini kita jangan lupa kita lukis dulu sempadan pada lantai. Selalu pelajar selalu miss ni bahagian ni. Dekat sini selalu miss. Okey, kemudian apa kita nak bawa? Kita nak bawa bahagian sisi pula. Okey, dinding bahagian sisi. Okey. Dan dinding bahagian sisi kita ada berapa? 3. Okey. Bahagian atas ni cikgu main ni je lah. Sebab cikgu tak nak hadang pandangan cikgu dengan kamera ni. Kamera ni terhadang dengan kepala cikgu. Okey, kat sini bawa turun. Okey, 1. Dekat sini kita ada lagi 1 tadi kita dah tarik pada sisi 2. Dan dekat sini kita ada tarik. Kita tarik sini. Okey. Cikgu dah tarik sini, cikgu tarik. Bahagian sini cikgu dah tarik hitam. Jadi kat sini tak hitam sangatlah. Okey, ada butiran 1. 1 cikgu dah tarik. 2. So ada 1, 2, 3, 4 dinding kita ya. 4 dinding. So bawah ni tak boleh hitam. Sampai ke tepi lantai saja tak boleh hitam. Jadi cikgu hitamkan bahagian dinding ni. Okey, bahagian dinding cikgu hitamkan. 1 kita ada hitamkan bahagian 2. Kita ada hitamkan bahagian 3 dinding. Dan 4. Okey, so sekarang seterusnya kita nak buat kita punya simbol piawai. Pertama, pintu berengsel tanpa jenang tengah. So P1 pintu berengsel tanpa jenang tengah, dia dah bagi ukuran 1.5. Bila nisbah 100, 1.5 ni potong je 2. Bermakna 15 mm kali dengan 21 mm. 21 dia punya tinggi. 21 dia punya tinggi. Kemudian tingkap gelangsa mengufuk 9 mm dari aras lantai. Potong 2 lah. 9 mm dari aras lantai. 12 mm kali 12 mm. Begitulah 12 mm, 9 mm dari aras lantai. Tingkap ram kaca tetap. Ram kaca tetap. So 12 mm. Dan 4 mm. Okey. Jadi kita buat pintu dulu. Kita buat satu-satu ya. Kita buat pintu dulu. So untuk pintu jenang tengah ni, kita kena lukis simbol simple. Pintu apa? Pintu berengsel tanpa jenang tengah. So ini lantai. Kita ada. Okey, apa yang kita buat? Kita ada satu frame. 2. Dan kita ada satu tombol. Kemudian kita buat engsel dia. Okey. Jadi pintu berengsel tanpa jenang tengah. Jadi macam itulah simbol dia. Okey. Lukis pintu berengsel tanpa jenang tengah. Tarik butiran dia mesti ada ukuran dia apa tadi kita buat tadi, mesti 21 mm. So daripada pandangan pelan mesti 21 mm.
Okey, ketinggian dia adalah 21 mm. So cikgu dah tandakan 21 mm. So cikgu ratakanlah. Sebab majoriti garis tingkap pun samalah. Okey. Lepas kita nak tarik butiran dia daripada atas sebab dia sangat berhubungan dengan atas. Okey. Tu. Dan kita ada dua. Penengah dia. Penengah dia. Dan kita ada frame. Kita ada frame. Okey, kita hitamkan. Tengok cikgu hitamkan, cikgu dah dapat hitamkan. Hitamkan macam mana? Satu. Kita ada frame luar. Kita ada frame luar. Sekarang kita tengah buat frame luar. Okey, kemudian apa kita buat? Cikgu lukis yang sengit dia. Okey, tak boleh buat lukis balik. Dan kita kena lukis dia punya. Okey. Buat simbol. Kemudian apa kita buat? Kita buat dia punya. Betulkan balik. Okey. Okey. Kena pakai T-square juga baru mau. Okey, kemudian kita buat simbol dia. Dan kita dah siap satu. Kita punya apa? Kita punya pintu kita. Okey, seterusnya kita dah siap pintu kita. Kita nak buat yang kedua, tingkap gelangsar mengufuk 9 mm dari aras lantai pada ketinggian yang sama dengan pintu 2.1 mm, 21 mm. Okey. So macam mana tingkap gelangsar mengufuk? So tingkap gelangsar mengufuk. Okey, kita ada di lantai ini ukuran dia 9 mm. Kemudian dekat sini ialah 12 mm. Dekat sini pun 12 mm. Tapi kat sini kita ambil aja daripada atas. Okey, jadi macam mana nak lukis? Kita ada satu frame. Okey, kita ada satu frame. Kemudian kita tandakan penengah dia. Okey. Mana bahagian depan? Kat sini bahagian depan. So sini ialah satu frame untuk ikat cermin. Satu lagi frame. Ada kat sini frame dia. Okey, bahagian sini tersorok. Frame di bahagian sini tersorok di belakang frame depan. Kemudian kita buat, okey, anak panah. Kemudian kita buat satu. Okey, ini tanda cermin. Okey ya. Ini gelangsar mengufuk. Tingkap gelangsar mengufuk. Okey. Okey, kita dah buat untuk contoh untuk apa? Tingkap ram kaca boleh laras. Jadi tingkap ram kaca boleh laras T1 dia di sini. Jadi kita akan tarik butiran dia. Tarik butiran. Okey. Kiri dan kanan. Okey, kemudian kita ukur kita punya ketinggian ialah 9 mm. Jadi kita ukur 9 mm. Kemudian apa kita buat? Kita garis unjuran 9 mm ujung dan kita ambil ketinggian 2.1 keseluruhan lah. Sebab ketinggian ni ialah 12 mm. Dia punya tinggi tu 12 mm daripada tapak lantai, daripada lantai ke bawah tingkap kita ialah 9 mm. So sini 9, sini 12. Hasilnya ialah 21. Jadi kita dah tarik sini, kita buat turun bawah. Okey, kita buat turun bawah.
turun bawah. Dan kita buat turun bawah kiri dan kanan. Dan penengah dia. Okey. So dekat sini kita boleh hitamkan. Cikgu sebut tadi kita ada satu frame luar. Okey. Satu frame luar. Satu frame luar. Kalau cikgu tak berapa tepat sini, cikgu minta maaf ya. Cikgu tak boleh tengok daripada atas lukisan ni. Okey. Kemudian satu frame luar. Okey, kemudian bila kita nak buat frame dalam, kita bina lagi satu frame dalam. Ini yang bahagian depan. Yang bahagian depan kita kena lengkapkan pasal dia gelangsar ni. Mengufuk, gelangsar mengufuk. Jadi bahagian depan, okey, yang ini belakang dia. Jadi frame kat sini dia tersorok di belakang yang depan. Okey, frame yang apa ni belah kanan ni, tingkap belah kanan. Frame tengah-tengah tu tersorok di tengah-tengah dia bahagian depan. Jadi kat sini saja kita lukis. Makna frame dia wujud di bahagian tepi sahaja yang kita nampak. Ni kita kena buat. Tengah tak payah pasal dia tersorok. Sama macam gelangsar dalam soalan sebelum ini. Okey, dah dapat apa kita buat. Okey, kita lukis anak panah. So anak panah dia mesti halus. Okey, halus. Kemudian apa kita buat? Kita buat kita punya menunjukkan tingkap cermin kita. Tingkap kita terbuat daripada cermin. Okey. Siap untuk tingkap gelangsar. Seterusnya kita akan lukis tingkap ram kaca boleh laras. Tingkap ram kaca boleh laras senang saja. Pasal sebelum ni kita dah pernah buat dalam soalan sebelum ni. So tingkap ram kaca boleh laras T2. So ini T2, kita buat turun bawah butiran dia. Okay, so tak payah buat apa-apa lah. Kita senang saja buat tarik bawah butiran. Okey, daripada tepi tu. Okey, dia mesti ada satu frame. Ada jarak di antara dinding dengan frame dia. Bukan betul-betul kat tepi dinding. Okey. Satu. Kita kena buat frame luar dia. Dan dia tidak ada frame dalam. Dia satu frame saja. Frame luar. Okey. Okey. Dalam kaca kita satu frame tepi. Okey. Mata pensel cikgu pun dah tak tajam, kita tukar mata pensel lain. Kemudian kita nak buat frame tengah dia. So tengah dia ada satu lagi frame. Yang kita ambil rujuk daripada atas tengah-tengah dia supaya dia ada kesinambungan. Okey, kemudian apa kita buat? Kita nak buat dia punya bilangan bilah kaca dia. Saya buat 8, biasanya saya buat 8 bucu. Kemudian saya ambil penengah di antara keduanya, penengah. Jadi tengah-tengah lagi saya buat lagi satu garisan. Jadi saya akan dapat 8 dah semua dengan sekata yang cantik. Bagaimana macam saya buat ni lah. Okey. Ya, saya dapat 8 Okey, seterusnya yang terakhir ialah tingkap ram kaca tetap. Tingkap ram kaca tetap. So 12 kali 4 bermakna 12 tu ialah lebar dia 12. Turun ke bawah dia ialah 4. Pasal ni dekat bilik air ni. Bila kat bilik air dia punya lokasi dia dekat atas. Lokasinya di atas. So kita boleh ambil daripada atas 4 mm. Okey. 4 mm. Kemudian kita bawa turun daripada plan. Bukaan dia sebanyak tadi 12 mm. Okey. Kemudian kita cuba framekan dia Framekan. Okey.
Cikgu selalu guna tengok handphone cikgu ni. Sebab takut nanti dia cepat tiba-tiba je padam. Okey. Okey. Halus sangat. Okey, kemudian apa kita buat? Kita frame tengah dia. Okey, kemudian apa kita buat? Kita boleh buat, pasal dia rapat sangat, cikgu buat 3 je kot. 1 3 saja kita punya tingkap. Memang kat bilik air pun biasa ada 3 saja. Okey. Jadi kita dah siap dah. Sini ada apa lagi tak? Okey, kita dah ada pintu pensil tanpa jenang tengah. Kita ada pintu tingkap gelangsar mengufuk. Dan kita ada tingkap ram kaca boleh laras dan tingkap ram kaca tetap. Yang mana tingkap ram kaca tetap kat bilik air. Jadi bumbung kita dah siap. Kita dah ada butiran ini dah hitam. Butiran ni di lantai pun dah ada, butiran ni pun dah ada. Dan kita dah siap semualah. Ada lagi yang tertinggal? Tak ada. Okey. Okey, kalau tak ada itu saja. 1 2 3 4 pastikan Itu sebelum nak hantar kita kena pastikan semua okey. Okey, itu saja. Mudah-mudahan membantu. Cikgu minta maaf kalau lukisan cikgu tak berapa kemas sebab cikgu tak boleh tengok daripada atas. Mata pensil pun sangat penting untuk kita tajam sentiasa. Okey, kita jumpa lagi pada perbincangan datang. Assalamualaikum.